Tak sekali walau lam tu tengah dia disambung dengan depan sikit. 139 bawah sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid darin amin. Wa inda dhayqi waqtin suratani qasirataini afdalu min ba'di tawilataini almuayyanataini khilafan lil qariti. Dalam keadaan waktu yang terdesak, dalam keadaan waktu yang terdesak, maknanya waktu ni sepit sangat, nak bila dah nak masuk waktu lain. Itu dia. Dalam keadaan waktu yang telah mendesak, maknanya dalam keadaan kita semayang tu waktu nak habis dah, akhir waktu dah, nak masuk waktu lain dah. Suratani qasiratani, kita boleh baca surah yang pendek-pendek, boleh baca surah pendek-pendek aja, supaya masa kita baca surah pendek tadi betul-betul jatuh dalam waktu yang ada kita tengah semayang tu. Jangan sampai peringkat dia baca surah panjang-panjang, nanti dah ambil salah lagi, masuk waktu dah orang lain tu. Jadi di sini kita nampak nas dia ialah dalam keadaan kita semayang akhir dah, semayang akhir dah. Kalau angga tak ada baca surah, saya baca surah lah, baca hak hukum-hukum saja, hak wajib ajalah, supaya salam kita assalamualaikum masuk waktu itu. Tapi kalau kita jangka waktu memang terdesak dan kita baca surah pendek-pendek. Dalam keadaan waktu telah mendesak, waktu dah sepit dah nak masuk waktu lain, membaca dua surah sekalipun pendek-pendek lebih utama daripada potongan dua surah yang panjang-panjang. Dalam keadaan masa tu desak dah, surah yang panjang pun ada, pendek pun ada. Kita ambil surah pendek biar cukup. Surah pendek sini wal asri. Yang kedua qul ahad dah. Lebih baik kita baca waktu. Lebih afdal daripada, lebih utama daripada potongan dua surah yang panjang-panjang. Lebih baik kita baca surah tapi lekat. Misalnya lebih kurang seminit 2 minit lagi nak masuk waktu kita main zuhur, nak masuk waktu asar. Lepas baca al-hang tu, rakaat pertama kita baca wal asri innal insana fi khusr, pendek ya, hingga akhir. Rakaat kedua kita baca qul huwallahu. Bisalang tu masuk waktu lain. Itu lebih baik daripada kita baca surah panjang-panjang tu, ambil surah Alif Lam Mim panjang. Lepas tu innal ladzina amanu gini-gini panjang. Lebih baik kita pendek, tapi pendek tu makna dia stokor kemas. Panjang ni makna dia panjang, ada hubungan kait mengait, ada kait mengait cerita-cerita. Kalau wal asri berkait dengan apa? Manusia yang rugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Ingatlah Tuhan kata, demi masa, jaga masa, manusia semuanya rugi dalam masa dia hidup tu. Ilal ladzina amanu, yang tak rugi, yang beruntungnya orang beriman saja yang diuntung. Pasal hati dia tu adalah terikat dengan Tuhan, tak lari daripada Allah, hidup dia kerana Allah sampai akhirat. Wa amilus solihat, orang beriman yang mana? Yang beramal soleh-soleh, beramal baik. Dan beriman tu dia bekerjasama, sehat menasihat, dan dia kerjasama untuk kita sama-sama sabar dalam hidup. Kalau ada malapetaka. Pendek ayat, tapi kalau baca Yasin wal Qur'anil Hakim gini panjang ayat tu, panjanglah sikit. Baik baca pendek. Itu dia. Lebih baik, lebih afdal
daripada potongan dua surah yang panjang-panjang. Kita ambil rakaat pertama, dia baca alif lam mim, berhenti. Lepas tu rakaat kedua, masaluhum kamathil ladzina istaqdan nara, panjang pula tu. Jadi subjek perkara yang Tuhan khabar tu macam-macam dalam tu. Hubungan syurga ni aku. Ni berkenaan orang kafir munafikin. Jadi banyak. Lepas tu ada pula belakang lagi panjang. Kita ambil hak yang kemas tapi makna penuh. Ayat pendek tapi makna dia penuh lengkap, tak kurang dah. Macam qul Allahu ahad rakaat kedua kan. Dia baca pendek. Qul Allahu ahad Allahu samad. Katakanlah Allah satu. Panjang tu Allah satu. Macam mana Allah tu satu? Se macam mana? Dulu pun belum ada alam ni pun dia juga. Ada sekarang dia satu juga. Kadang-kadang dia juga. Koding ni azali ni akan datang pun abadi sama dia, satu sama dia. Kemah. Tengok satu Allah ahad, Allah satu. Allah satu dengan hati kita, Allah satu. Satu dengan Allah. Satu dengan perbuatan Allah. Satu kita dengan hamba Allah ni. Satu kita dengan akhirat. Satu kita dengan syurga. Satu kita dengan Nabi Muhammad. Satu sebab satu ni. Mana banyak balik pada satu Allah. Kemah tu kan. Allah sama, Allah sebab kita bergantung. Kita bergantung dia. Walaupun kita ni banyak ramai gitu, kita bergantung Allah Ta'ala. Langit bergantung Allah Ta'ala. Hidup kita bergantung Allah Ta'ala. Mata kita bergantung Allah Ta'ala. Balik kita pun bergantung kepada inna ila rabbika rujaa, balik ke Tuhan juga. Bergantung satu, jangan bergantung banyak. Kemah ayat tu. Itu kemah. Lebih baik hak ni, hak pendek daripada hak panjang. Sebab itu Nabi ada masa kalau dia sembahyang Maghrib, dia tak tinggal rakaat pertama lepas Fatihah, dia baca qul ya ayyuhal kafirun, kemah ayat tu. Itu dia. Ada sahih tu. Rakaat kedua ni baca qul huwallahu ahad hingga walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemah ayat tu. Maksud apa? Orang pertama nak khabar akidah. Orang kafir ni, orang kafir ni dia buat ibadat, buatlah. Aku buat ibadat, aku buat. Jangan campur-campur buat ibadat ni. Lakum dinukum waliyadin, agamamu, hakmu lah mu buatlah. Jangan kongsi agama Islam kami ni. Itulah. Waliyadin, saya ni ada agama Islam. Awak ni agama apa? Agama budaya. Buatan manusia. Molek dah ajar kita. Ni dia nak campur hak kita pula. Hak Tuhan kita Allah nak jadi ke dia. Mula gitu. Tak betul tak? Tak boleh gitu. Tuhan dia, Tuhan kita Allah lah. Jadi kemah kita ni. Itu cara dia. Rakaat kedua pula Nabi baca qul huwallahu ahad, tu kemah lagi. Qul, kata olehmu. Kata macam mana ingat. Kata tu mana bukan kata mulut. Kata mulut ni jatuh keluar. Jatuh keluar. Yang kita nak bila kata biar nyata. Bila kata Allah dengan mulut, biar nyata dengan hati. Yang bernama Allah. Bila sebut nama Allah hati, biar nyata. Nyata hati apa? Tenang dengan Allah. Ingat pada Allah. Masa nak kasih dengan Allah. Itu nama beriman. Pandai kata nak buat apa? Pandai menyata, nyata dengan Allah. Bila nyata dengan Allah tu, berasa hati kita, ada emosi kita, ada masa dengan Allah, tenang dengan Allah. Itu yang dikatakan Allah bernama Allah. Tu keluar tu. Allah sama, Allah tu tempat kita bergantung. Nasib kita, rezeki kita, mati kita, hidup kita, balik kita ke akan keluar ke dia lah. Ke mana ni? Kerana apa tu? Kerana Allah ni dari tiada. Allah ni dari tiada jadi ada. Siapa yang menarik Allah dari tiada kepada dia? Kalau tidak dia, siapa lagi? Iaitu bernama Allah. Tu Allah sama. Kita ada sifat kehambaan. Kita Tuhan ada sifat ketuhanan. Bila berhubung ketuhanan dengan kehambaan ni, berasa mesra dengan dia. Kata Imam Ghazali, barang siapa
Yang menjadikan dia tu hak Tuhan, hak Allah. Kalau orang tu dia berasa nyata nanti dia ni hak Tuhan ni, maka Allah jadi hak dia. Dia jadi hak Allah. Boleh faham tu? Kalau seorang tu dia sanggup meletakkan diri dia ni, hidup dia, mati dia, umur dia panjang dia, umur dia pendek, umur dia, rezeki dia, hak Tuhan belaka mengatur tadbir atas diri dia, maka Allah mengatakan mu tu hak aku hak mu. Tuhan aku selalu lahu li walaka li walana lahu. Kita hak dia hak kita. Tu. Apa yang daripada Tuhan diberi kita dari dia. Apa hak kita? Syukur pada dia, ingat nikmat dia, tak kira tangga antara rahmat Allah dengan nikmat Allah atas diri kita Tuhan bagi. Sebab tu kita kena ingat apa dia. Itu kalau Allah samad duduk situ. Itu ayat pendek tapi makna dia kemas. Makna dia kemas. Habis. Jadi masa yang pendek semayang tadi, kita bolehlah baca surah pendek-pendek kalau sempat. Kalau masa itu tak sempat, jangan baca surah. Baca wajib saja. Iaitulah apa ni, Alham hingga akhir dan ayat akhir. Itu aja. Bisalah tak apalah, pendek aja dah. Sebab pendek sama dah. Itu cara dia. Walau lam yahfaz illa ihdal muayyanataini qara'aha wa yubdil ukhra bi suratin hafizaha wa infatul wala. Kalau hafal hanya satu dari dua surah yang ditentukan di atas, faham molek dah. Wala jika kalau hafal dia atau hafal hanya satu daripada dua surah yang ditentukan di atas, lepas dah tu ditentu. Tengok mana tu tentukan. Mana yang ditentukan oleh siapa tentukan surah tu? Surah hafal untuk baca semayang. Dia banyak kadang kalau apa ni, kalau semayang apa ni, kalau semayang tahajud subuh sajadah, yang ditentukan semayang rakaat pertama baca ayat sajadah, yang kedua hal atas kan. Itu semua sekali siapa tentu? Bukan kita tu, hadis Nabi yang menentukan. Kalau tak ingat saya ambil saya lagi. Faham tu? Itu maksud dia. Kalau hafal hanya satu dari dua surah, macam sembahyang maghrib Nabi buat kadang-kadang tu, dia lepas baca Fatihah rakaat pertama baca Alham, baca Alham pula, baca Qul ya al-kafirun. Lepas rakaat kedua pula dia baca surah apa, pelak Alham tu dia baca Qul Ahad. Rakaat ketiga tak apalah, tak baca itu saja je. Kalau tak ingat baca Qul ya al-kafirun, baca Qul Ahad sajalah maknanya. Kan ni nak suruh bayang tu biar dia surah kita baca. Surah siapa? Nabi baca, kita baca. Itu maksud dia. Jangan tinggal lalu. Sebab tu kalau tanya orang ini, awak baca lepas Fatihah, lepas rakaat pertama tu, awak baca Fatihah pada rakaat pertama tu baca apa? Baca surah Kafirun, Qul ya al-kafirun hingga akhir. Dia rakaat kedua pula awak baca lepas Fatihah tu baca apa? Qul Ahad. Awak ambil dari mana? Dari mana awak buat begitu? Dia tak tahu. Pada itu hadis Nabi buat. Hadis Nabi atar. Kita suruh kita baca. Kalau tak ingat semua dah saya bacalah. Kalau ingat saya bacalah. Kalau ingat dulu sangat baca, sangat boleh baca dah tu. Biar ada asas ni. Biar ada foundation. Biar ada asas kita, prinsip kita yang kita baca tu, surah tu, kerana Nabi baca lepas Fatihah tu rakaat pertama Qul ya al-kafirun. Nabi baca lepas Fatihah rakaat kedua Qul Ahad. Ada asasnya. Pasal apa Nabi baca
waktu subuh ayat rakaat pertama selepas baca As-Sajdah. Itu dia. Pasal apa Nabi baca sembahyang raya tu baca hal atas sampai semerabbikal a'la, ada hujah. Jadi itu dia panggil al-ma'niyataini, dua benda, dua surah yang Nabi ajar kita yang tertentu untuk kita baca, itu disuruh sangat baca kerana Nabi baca. Itu maksud dia. Kalau tak boleh baca dua surah, baca satu surah. Kalau dak baca rakaat pertama surah tadi, baca dalam rakaat yang kedua, dua surah lalu. Misalnya rakaat pertama semang garik katakan mudah sikit orang sebut buat Allahu akbar, dia baca alham. Lepas baca alham tu Allahu akbar, rakaat. Kita pun tak ingat baca surah yang Nabi buat, surah Nabi baca Qul Kafirun. Kita nak bangun semula tak boleh, sebab baca Qul Kafirun itu sunat, dan kita masuk bagi rakaat untuk wajib. Wajib tetap tak boleh pindah kini. Tertinggallah kita baca surah Al-Kafirun dalam masa kita rakaat. Tak boleh kita undur balik nak baca kuliah, pasal kuliah tu sunat, rakaat tu rukun dan wajib. Kita kenalah rakaat, i'tidal, sujud, bangun, baca Fatihah. Lepas tu apa benda kita tinggal? Kuliah, baca kuliah. Lepas tu baca apa? Qul Ahad lah. Itu maksud dia. Supaya sembahyang kita tu penuh dengan Nabi buat, kita buat. Benar nampak tu? Tapi kalau tak gitu kan, pada sembahyang garik jangan kata guna Tok Imam kuliah orang baca kat pertama, pasal apa Tok Imam baca kuliah gabung dengan rakaat kedua? Ditanya kita tak? Tak guna, dia tak belajar tak? Tak apalah, jangan marah, tak apalah. Orang tegur kita tak apa, jangan senyap dah, jangan marah dia. Awak tak belajar. Orang ngajar tak pergi masjid kan? Tak boleh dengar. Baru tahu, jangan. Tak baik dia. Sebab kita orang bimbang. Tak boleh, kita bimbang. Orang bimbang lain. Kalau kita kira orang bimbang ni kan, la ilaha illallah. Apa serba-serbi dia buat tu molek belaka. Dengan Allah lah, dengan manusia lah. Kalau dia salah, dia bertaubat lah. Cuba kita test. Orang bimbang kan? Orang bimbang kalau dia belajar ilmu tu, dia nak cari dua. Orang kulit se, orang isi se. Orang kulit ni memang ramai orang boleh buat, boleh berkata-kata, boleh berlafaz. Orang isi ni ramai orang tak boleh, pasal tak belajar. Tak, pasal tak belajar. Baik. Dalam Quran pernah Tuhan khabar, aku beri nikmat manusia tu, ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Kalau berzikir dengan Tuhan, ingat Tuhan tu, ada hak luar, ada hak dalam. Hak luar ni boleh sebut di mulut, tapi hati kosong. Sebab itu orang beriman ni, menurut ilmu pengajar Quranian, psikologi tasawuf Islam, orang beriman ni bila dia bercakap tentang iman, dengan sendirinya dia gabung hak luar, hak dalam, hak zahir, hak batin. Itu orang beriman. Sebab itulah dia bagikan batin tu ada tiga. Kalau berhubung dengan Tuhan, dia ingat ke Tuhan tu ada tiga peringkat. Pertama, ingat pada Tuhan tu dalam bentuk lafaz. Allahu Akbar. Bentuk lafaz je. Macam kita Allahu Akbar, takbir tulis ihram tu. Allahu Akbar. Betul dah tu. Itu dalam bentuk lafaz, wajib tu. Tapi dalam bentuk pendalaman, bila sebut Allah tu, bagaimana perubahan berlaku dalam jiwa kita? Ada jiwa kita bergerak menuju ingat pada Tuhan, perasa kasih sayang pada dia atau tidak? Sejuk hati dengan dia atau tidak? Ada. Itu perjalanan kebatinan.
Sebab itulah kata ulama, kalau seseorang itu dia pandang sebut la ilaha illallah, sedangkan ertinya, intipatinya, rahsianya, pengajuan dalam itu dia tidak ada, maka orang tadi dia anggap sebagai tidak mengerti dengan Tuhan. Pandai sebut tapi tak pandai mengingat, tak pandai merasa, tak pandai kasih dengan Tuhan. Ya, ada berlaku begitu. Itu dia. Kerana itulah dibagikan ingat Tuhan tu serendah-rendahnya, sepaling-paling minima, paling bawah sekali. Dia ada bagi 3, pada mulut, pada hati, pada jiwa rohani. Pada jiwa tu dibagi 2. Pada mulut bagi 2. Mulut yang berkata zahir sebelah pihak, mulut yang berkata batin sebelah pihak. Iaitu la ilaha tu, tak ada Tuhan tu, tak ada makhluk, tak ada apa. Hak batin illallah di sini. Kamu lek tu kan orang bimbang tu. La ilah dia buang, tak ada Tuhan sebenar, tak ada semua. Tak ada Tuhan semua dia buang. Dia angkat tangan la ilah illallah sini. Allah sini. Ini batin, hak ni hak luar. Mengapa 2 perkara capur satu ni? Hak ni hak luar, hak ni hati, capur 2 perkara dalam hati ni, hak luar ni tak la ilah bunyi dia. Illallah tu hak hati. Macam mana boleh capur dia? Tidak akan jadi confused, jadi keraguan. Dia kata bukan begitu. Tak ada keraguan. Cuba amal. Ya ilah illallah. Siapa amal sampai 300 kali katakanlah, ada perubahan pada jiwa kita. Timbul hati kita ingat ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu perubahan dia. Lagi mesra Allah, Allah nanti kita. Itu orang bimbang. Bila kata bimbang Tuhan, kemesraan di sini. Allazina amanu ala bizkillah tatmainnul qulub aqimis solata li dzikri. Tegakkan sembahyang. Untuk apa kau sembahyang tu? Nak ingat pada Tuhan. Nak buat apa ingat Tuhan tu? Biar nyata dengan Allah. Biar nyata dengan apa? Ala bizikrillah, bila kamu sebut Allah, tatmainnul qulub, hati kamu menjadi tenang, menjadi lega dengan Allah. Percayalah bahawa ada 3. Satu nafi isbat, yang kedua munajat, yang ketiga hati, iaitu zikir mufrad nama dia. Itu cara dia. Orang bimbang tu. Itu orang bimbang. Jelaslah tu. Tu jelas tu. Itu cara dia. Jadi benda ni adalah ada dalam solat kita, dalam sembahyang kita. Dalam sembahyang kita ada. Masa kita rakam, Allahu Akbar. Tubuh kita bergerak. Jangan bergantung pada tubuh. Bergantung pada tubuh kita, berasa tubuh kita bergerak tu, bergantung buat tangan kita. Jatuh pada kita bergerak, rasa kita bergerak. Bila bergantung pada tubuh kita, tak bergantung pada Allah, khusyuk tak bergantung ke dia tu, tak jatuh ke dia, tak pergi ke dia, tak lain tak tubuh kita, itu mana hilanglah usaha sembahyang itu, zikir itu untuk ingat pada Tuhan. Tujuannya nak ingat Tuhan. Kata Ibn Sina lah kita ada, dari salah dia kita baca, dia kata rahsia sebenarnya bagi sebalik sembahyang itu ialah zikrullah, ingat pada Allah. Ingat pada Allah. Jadi satu nikmat pula sembahyang tu. Tinggal sekali tak perhati, sembahyang macam walaupun qada katakanlah, kan tidur katakanlah, itu tanda orang bimbang. Sama kan ni? Itu dia, ikut Nabi. Nabi kita bila nak sembahyang juga, dia proses dulu jiwa dia, proses. Buat perubahan dulu. Apa perubahan dia buatnya? Arhana bisalah. Biarlah aku tenang dengan sembahyang. Biarlah aku tenang dengan sembahyang tu. Dia proses dulu. Bila tenang tu, tenang. Allah, tenang sungguh lah. Tu Nabi. Proses yang pertama bukan ingat aku tak imam tu. Tak imam depan tu, saya kisahlah dia imam kita. Imam dia tak ke mana kita tak tahu. Kita anggapkan dia betul sudahlah. Yang perjudis. Yang perjudis positif kita nak, bukan negatif. Tapi hak kita sendiri ni kena pakai yang hati kita ni. Pekat proses awalnya ialah Aurihna bisa. Mudah-mudahan Tuhan berikan saya tenang hati, rahat hati dan sembahyang. Lepas tu
Allah. Jaga tu. Jaga bila sebut Allah tu, ingat ke mana hati kita pergi. Ingat baik. Ke mana pergi hatiku? Kena muhasabah. Ke mana aku pergi hati? Ke mana hati aku pergi? Rasa hati. Allah. Walaupun kita baca dengan 7 hari 14 rakaat, untuk kita menaklukkan tajalli di sini. Allah tu ada tajalli dia, kenyataan dia. Bila sebut Allah, tajalli hati kita tenang dengan dia masa sedang ni tajalli. Walaupun kita sebut Allahu Akbar, tak apa sebab 14 rakaat atau tajalli. Nak pekoh kata, nak pekoh hati tu. Kau tak tahu kau sangat. Kau laju dia. Itu dia. Itu cara dia. Pekoh ni sebagai alat pakaian zahir. Iman tu pakaian batin. Itu maknanya perjalanan batin, perjalanan yang mencorokkan hati kita, heret hati kita tu pada Allah. Zahir ni lain sikit, dia tak separuh jalan. Kita Tuhan bagi 2 keadaan. Satu, nafsu malakiyah dia panggil. Ingat baik, dalam diri kita ada 2. Hak besar sekali ada 2. Nafsu malakiyah ni ialah nafsu kita, mana hati. Hati kita yang heret kita kepada Maulid, kepada ingat, kepada masa dengan Allah. Yang kedua nafsu bahimiyah, heret kita kepada tak khusyuk dengan Tuhan. Sembahyang juga tak khusyuk, pasal dia heret oleh nafsu bahimiyah, hayawaniyah. Nafsu yang heret kita kepada benda tak molek. Bila Allah Akbar baca Al-Ham tu, tang lain lagi. Tak mari puji aku bagi Allah, tak mari. Ar-Rahman, rahmat aku dengan Allah Taala, tak mari benda itu. Pasal tidak belajar. Tak belajar. Jadi benda ni kena belajar. Gabungkan pekoh ni dengan tasawuf, gabungkan tasawuf dengan tauhid. Baik selalu lah. Jadi macam 3 tuku lah. 3 tuku tu, satu tuku 3 tiang. Kalau kita masuk air, kalau patah se, terbalik air kita. Biar 3 bawah kembang. Pekoh, tauhid, tasawuf. Syariat, tarekat, hakikat. Boleh jadi. Islam, iman, ihsan. 3 ni tak lari dalam perjalanan hidup kita. Itu dia. Jadi di sini dia kata kalau hafal hanya 1 dari 2 surah saja, ditentukan di atas. Ditentukan di atas ni maknanya hak Nabi itu dah 2 surah. Macam dalam apa ni, dalam semayang subuh 2 surah Nabi itu dah. Kita ingat saja, baca rasa. Dah tinggal lalu. Ni lagak baca surah apa ni, ada dalam tanzih tu. Hak yang pertama kita ingat. Yang kedua tak ingat. Kita pun kata, tak usah baca lah, dah ingat hak surah yang kedua tak ingat tu. Tak boleh, bacalah dalam tanzih tu. Waktu dia bacalah Tuhan katakanlah. Ingat baik tu. Itu contoh. Sebab Tuhan Nabi baca juga ada semayang dia. Itu dia. Baca, jangan buang dua-dua. Sebab kita boleh buat itu kata ulama fiqh. Dia kata apa ni, barang siapa yang tidak boleh membuat semuanya, kata dia, janganlah dia buang semuanya. Kalau ada boleh dia buat sebahagiannya, buatlah sebahagian tu. Jangan kita kata tak boleh buat semua. Padahal ada benda yang boleh kita buat. Buat kita boleh. Kita pergi ke pasar, katakanlah nak beli ikan, katakanlah. Nak beli ikan 10 riyal katakan 3 ekor. 20 riyal sekati katakanlah. Kemudian yang ada 15 riyal aja. Jangan kita balik tu kosong. Beli 15 riyal tu. Supaya anak kita boleh makan, orang kita boleh makan. Jadi begitu juga dengan ibadat ni. Kalau tak boleh buat semua sekali, buat sebahagiannya. Jangan tak buat lalu. Tak boleh makan lalu ikan. Nak makan nasi saja tak jadi. Itu maknanya ambil lah yang boleh sikit-sikit lah, jangan buang lalu. Ma la yu'malu kullu la yutruku ba'du. Kalau tak boleh buat semua sekali, jangan tinggal separuh tu. Kalau tak boleh buat semua sekali, jangan tinggal separuh boleh buat tu, buat juga separuh tu. Cara. Kalau tak boleh beli 20 riyal, beli 10 riyal, 15 riyal. Kalau tidak, anak kita nak makan tak boleh. Tu cara dia. Itu dia kata kalau tak boleh semua sekali, ambil sebahagian yang kita hafal tu. Kalau hafal hanya 1 daripada 2 surah, saja 2 surah kita boleh saja kita hafal. Yang ditentukan di atas, mana ditentukan oleh Nabi lah, mana depan ni ada dah ni.
Saya usap-usap jodoh lah. Dia tutukar ni, dia tukar oleh Nabi lunas al-hadis. Itu dia. Macam yang kaya juga. Hari raya Nabi kita baca sabit-sabit al-a'la tu. Lepas tu ayat yang kedua tu Nabi baca juga surah tu. Kalau kita tak ingat sabit-sabit al-a'la, baca ayat lain. Itu cara dia. Jangan tak baca dua-dua sekali. Itu cara dia. Kalau hafal hanya satu dari dua surah yang ditentukan di atas, ni seperti disebut sini lah, hak dulu-dulu Nabi semayang tahajud dan sebagainya. Dan semayang tahajud ni, ya, dia tidak boleh kita bila baca surah Sajdah ada 13-14 ayat Sajdah boleh kita baca. Dalam semayang subuh okey, boleh. Nak semayang sejadah, baca sujud ayat sejadah dalam tazim tu baca. Bagi semayang lain, ayat-ayat lain lagi, wasjud waqtarib, surah apa tu panggil tu? Depan tu. Surah apa? Al-Qari'ah ke apa? Wasjud waqtarib tu apa? Depan dia lupa saya. Surah apa? Surah ayat azin ni, wasjud waqtarib. Surah apa? Kalau tengok gini dak mari tu ayat akhir sekali. Tu ayat sejadah tu. Surah apa? Saya ingat dah. Depan tu. Ayat sejadah tu. Ayat sejadah, Kita baca boleh masa sembahyang tu, tengah-tengah ceramah ini hilang punca. Surah apa ni? Sujud waqtarib. Ya. Suruh wasjud waqtarib. Apa? Bawah dah, bawah ni. Surah ada surah ni, Allah. Wasjud waqta inna azalna apa tu? Tengok. Surah ni Surah Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ingat Tuhan kata, baca nama Allah Alladzi khalaq, yang menjadikan alam, menjadikan manusia. Akhir sekali, wasjud waqtarib, sujudlah kamu dan dekat dengan Allah. Jaga. Mula-mula Tuhan sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ingatlah ya Muhammad, bismi rabbika alladzi khalaq. Iqra, bacalah kamu dengan nama Allah. Baca nama Allah. Ingat nama Allah. Alladzi khalaq. Nama Allah, Allah mana? Yang mentadbirkan alam. Akhir ayat itu ialah kalla la tutihu wasjud waqtarib. Jangan taat kepada orang kafir. Wasjud, sujudlah kamu kepada Allah. Waqtarib, dekat diri kamu dengan Allah. Ada hubungan depan Allah, ada hubungan belakang Allah juga tu. Ingat nama Allah, sujud dekat dengan Allah. Ayat ni, ayat wasjud waqtarib ni, boleh baca ayat ni ke kalau kita sembahyang baca Quran kan, kita sujud. Dah. Sujud syahadah. Dan ayat ni boleh kita buat sembahyang ni. Buat sembahyang. Tetapi ingat baik, kita belajar sejadah ada 14 ayat. Lepas tu kita nak sembahyang
maghrib katakanlah, nak baca ayat ni. Start awal lagi dah, kita cover ke makmum, tuan-tuan, kita sembahyang isya katakanlah, lewat sikit. Lepas sembahyang isya ni, lepas sembahyang maghrib ni, saya cadang kita nak sujud sajdah, sujud tilawah, sujud sajdah, waktu sujud tarik semua. Jadi bila saya baca Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana min 'alaq tu sampai kepada kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sujud saya sujud lawak. Belum semayang lagi tu ada dah niat nak sujud ayat ni. Jangan sujud. Sujud tak apa Nabi buat tu. Kata ulama fiqh, jangan kita niat sujud tilawah, niat nak sujud baca ayat ni, nak sujud lah semayang. Jangan, semayang tu hak lain, sujud ni hak lain. Sujud ni patut di luar ni. Sujud masa baca Quran, bukan sujud lah semayang. Sujud lah semayang hak Nabi buat tu lah, masa subuh. Boleh faham tak tu? Sujud tilawah hak Nabi buat ialah sujud dah semayang, sujud sajdah no. Malam Jumaat subuh, dan sujud masa belum tak semayang. Wasjud tarik ni tak boleh kita sujud dah semayang. Dalam baca belum semayang bolehlah baca Quran wasjud tarik, sujudlah kita. Kalau kita niat nak sujud tilawah wasjud tarik dah semayang tak boleh, nak khabar. Kalau betul lang tak apa, betul lang ingat tu dah semayang, boleh. Sebab Nabi tak buat benda gitu. Itu kaedah. Nanti saya akan buat nota beliau ni biar faham dia gitu. Nah, khabar maksud kesimpulannya ialah sujud tilawah itu yang Nabi buat ialah dalam sembahyang subuh pada pagi Jumaat. Rakaat pertama dia baca hal ata, rakaat kedua dia baca apa ni al-lam tanzil, rakaat kedua baca hal ata alal insani hum min syai'in mazkura tu. Itu Nabi buat. Hak tu tak payah niat. Hak tu belum sembahyang nak niat tak apa dah tu. Hak Nabi buat tadi. Makna kita pergi tu Tok Imam tu dia berasa nak niat. Okey, molek lah tu. Itu buat ikut Nabi. Itu pasal Nabi dia buat. Yang ni tidak ada. Itu ulama. Sebab itu kalau kita sembahyang waktu Isyak, kita sembahyang jadi imam. Allahu akbar. Siapa ayat tu? Wajah al-ham tu wasjud waqtarib kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kita sujud. Tak apa. Betul lah. Tapi kalau kita pelang dia awal lagi dah, kita plan dengan dia bawah dia depan. Kita plan dia depan. Rancang dah. Tuan-tuan kita nak sujud tilawah ni. Rakaat yang kedua apa ni kedua lepas daripada semayang, lepas semayang dalam semayang Isyak katakanlah. Itu memang tidak digalakkan. Kerana tidak ada Nabi buat gitu. Nak buat boleh, pulang pada kita lah. Tapi ikut siapa dah. Nanti kalau confuse, saya akan buat nota. Sebenarnya ni aku jelas lagi. Itu dia. Bulan Ramadan gitu kan, ada orang khabar kita makmum tu, saya nak sembahyang apa ni sujud tilawah wajib tadi. Tu jaga tu. Jaga. Nak buat tak apa, tapi tidak ada perbuatan Nabi buat gitu. Tidak ada. Tak ada dia buat tu. Kita nak buat ni muayyataini. Hak yang itu Nabi buat, itu dia. Muayyataini, hak itu Nabi buat. Dua surah baca, hak depan surah subuh, satu, hak belakang satu. Tapi tidak ada di luar semayang hak tadi. Sujud tilawah tadi tidak ada. Nak buat tak apa, tapi jawabnya buatlah. Kalau tanya Nabi buat tak ada. Tak ada. Ulama fiqh kata boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tapi orang kata boleh. Boleh lah, tak apa lah. Tak kisah dah. Tak kisah benda gitu, bukan benda itu tak molek lah. Tak molek buat ada apa. Banyak benda orang Nabi tu buat tak buat dah. Banyak dah. Itu dia. Macam kita malam-malam dia panggil apa?
Tarhing ya. Tarhing yang waktu subuh belum subuh buat tarhing ya. Allah tu ya Habib Allah, ya Rasulullah, ya Khalifullah, gitu-gitu sini. Al-Khata rahimahullah. Itu tarhing nama ni. Nabi buat. Tak ada Nabi buat. Masa dia buat, kiani mazhab Maliki mengatakan boleh buat untuk menjagakan orang pada malam itu. Ya Arhamar Rahimin arhamna itulah. Ada Nabi buat? Tidak ada. Dan siapa kata boleh? Imam Maliki mazhab dia ada kata. Mazhab kita ada. Yang kita buat ni ke mazhab Maliki. Buatlah tak apa. Tak kisah. Benda tu molek lah. Tak ganggu orang semayang. Tak mengganggu orang semayang. Sebab sunat malam tu. Tak ganggu sunat malam. Dan tak ganggu orang nak tidur mati-mati sangat tu. Dan tak mengganggu orang sakit. Dan tak mengganggu anak kecil nangis. Tak apa lah. Baku-baku pun tak apa lah. Slow je. Jangan bil jahri dunal qauli. Jangan kuat suara. Bang kita kuat. Tu dia. Jadi ayat wasjud tadi sujadah. Sekarang kita baca Quran. Baca dia. Waktu pula. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Wasjud waqtarib. Sujud sekali ya. Tak apa tu. Sebab ini ada di luar semayang. Itu di luar semayang. Nak buat tak apalah. Sujud tilawah. Sujud ni maksudnya apa? Sujud tilawah ni, sujud sajdah ni maksud kita nak mengajar kita bila baca Quran sampai kepada ayat berbenang sujud pada tu kita sujud. Masa sujud itulah kita dapat menzahirkan hati kita ni nyata tajalli nama di sini. Allah sini. Allah tu nyata tajalli sini. Apa tajalli? Tajalli ni dalam bahasa Melayu tajalli dah. Tajalli ni tajalla, ya tajalla, tajalli, tajalliyat tu maknanya tajalli ni ialah nyatanya sesuatu itu kepada kita. Misalnya orang belajar sains. Waktu subuh ada fenomena dia. Waktu subuh fenomena dia bila matahari nak naik tu merah tu. Fenomenanya tandanya matahari nak keluar. Itu tajalli dia panggil. Begitu juga kalau kita sujud, tandanya apa? Hati kita nak keluar, ingat pada Allah, nyata Allah naik pada Allah. Itu tajalli. Boleh faham tu. Jadi kalau seorang tu sebut Allah sujud, tak mari tajalli, tak mari naik hati kita tuan, tak mari tak naik cahaya tu, tak nampaklah matahari tu. Kalau naik cahaya nampak matahari itulah. Kalau kita Allah sujud Allahu akbar tu, rasa naik hati kita nak tajalli tu. Nyata dengan Allah. Waktu kita nak. Zahir hati kita nyata dengan Allah, rasa hati kita masri Allah. Hati kita rasa lega dengan Allah, sejuk hati dengan Allah, tenang hati dengan Allah. Itu tajalli dia panggil. Kalau nak kenal tajalli sebenarnya tajalli Tuhan tu banyak. Banyak tajalli Tuhan. Contohnya cuba kita ambil satu pelita ataupun lampu. Diam kita apa dia nyalakan dia yang atau pelita tu. Kita ubah sini ada cermin. Bukan cermin ni, cermin nak nampak tu. Cermin. 100 cermin semua sekali. Nescaya dah cermin tadi ada 100 diam dalam tu. Gambar diam tu. Kita nampak tu. Ini katakan diam. Tahu bukan diam tu, diam senyap bunyi tu. Diam ni kalau nyali ceh. Diam weh. Liling. Kenal liling. Candle masih lagi. Candle. Liling. Kita buat tu. Nyala. Kita pasang cermin. Cermin tu orang nampak muka kita tu. 100 cermin liling masuk dalam ni. Dah cermin. 100 liling masuk dalam cermin. Kalau cermin di atas tu, ada liling masuk dalam cermin atas tu. Kalau 1000 liling, 1000 cermin, 1000 ada gambar liling tu dalam
dan cimi tadi. Itu tajalli dia panggil. Maka tajalli Allah banyak. Tengok ke langit, malang cerah. Allah subhanallah, cerah langit. Tajalli nama, tadi sifat dia. Ingat tu. Ni kita tengok tu saja, tengok macam ikan mata lolong tu hak mati tu. Selain mati tapi tak juga. Tak jadi gitu. Subhanallah, ya Jamal, ya Jalal. Ya Jamal tu, ya Jalal tu maknanya munajat lah tu. Indahnya. Tengok laut malang pula. Malang. Sungai ni. Sungai tu bersih nampak. Angin sepu-sepu bahasa. Sejuk tengok. Tengok bulan. Ada bayang tu. Allah. Jamal Allah. Tajalli dia panggil tu. Maka nama Tuhan dia tajalli ke? Allahumma anna nas'aluka ya Allah. Ya Allah, aku tanya, aku minta padamu. Ya Rahman, rahmatnya. Ya Rahim, kasihanlah. Ya Salam, selamatkan aku. Ya Ghafar, ampunkan dosaku. Tajalli tu. Jadi hati kita membuatkan jadi naik ke dia. Itu namanya munajat dia panggil. Cara dia. Maka begitulah sujud tilawah tadi. Sujud waqtari tu dia dekat hati kita dengan Tuhan, bukan dekat body, bukan dekat hati. Waqtari dekat dengan Tuhan tu bukan mendekati dengan body kita, dengan jasad kita, tapi dengan hati nurani kita. Sujud. Penuh hati kita rasa mesra dengan dia, endah dengan dia. Itu rasa munajat dalam sujud tilawah sejadah. Itu cara dia. Habis. Wa yubdilu ukhra bi suratin hafizaha inna wa in fatahu hafizaha wa in fatul wala. Kalau kita tidak boleh ingat qala lain pun, kita boleh baca surah lain yang kita hafal walaupun tidak seteruk. Kita nak baca surah pertama dah ingat hal atas. Lepas tu nak baca Al-Lan Tanzih depan sikit tak ingat juga. Masih semai subuh. Baca saja surah mana yang boleh kita ingat, baca lah. Jangan kita baca saja dia kosong. Biar sembahyang kita tu penuh juga dengan surah ada. Ada ayat yang mesti baca Fatihah, ada surah yang sunat kita baca. Sembahyang kita tu penuh dengan wajib pun ada, sunnah hayat pun ada lah tu. Jadi sembahyang kita jadi perfect thing. Benda yang sempurna jadi. Bukan jadi benda tu jadi ada apa ni, ada slack, ada kekurangan. Itu cara dia. Tapi ingat, itu semuanya adalah bergantung pada motivasi kita, hati kita. Nak atau tidak rahmat Allah sembahyang tu? Bergantungkah kita diri kita untuk sembahyang? Bergantung pada Allah ke tidak? Kalau dia bergantung pada Tuhan, tak apalah, rahmat dia. Dia bergantung. Itu cara dia. Walau yaqtada fi thaniyati subhil jum'ati mathalan wa sami'a qira'atal imami hal ata fa yuqra'u thaniyah iza qama salamil imani alam tanzi kama afta bil kamalu raddadu wa tabahu sakuna bi. Dan apabila misalnya kata dia mulai makmum pada rakaat kedua solat Jumaat, subuh Jumaat, makmum pergi rakaat kedua sembahyang subuh, imam baca surah yang kedua, rakaat kedua tu dia mendengar ayat tu, imam membaca surah Ad-Dahri. Ada tulis Ad-Dahri tu. Maka setelah imam salam dan ia meneruskan satu rakaat lagi supaya membaca surah Alam Tanzil. Betul lah tu. Pasal dia tak dang. Orang pertama dia dan dengan imam, dia pergi imam kedua dah. Itu dia. Sebagaimana fatwa oleh Kamaludin Ar-Raddad, ni orang besar belaka ni, orang alim, dan diikuti oleh guru dia, syekh dia. Tetapi kesimpulan pembahasan beliau dalam Syarah Al-Minhaj
adalah supaya membaca surah Ad-Dahri juga pada rakaat yang kedua. Tu lain sikit. Itu Kamil Radak kata dia bacalah ayat kedua surah yang pertama tadi. Tapi ikut kalang Imam Ghazali pun, Imam Nawawi dalam syarah Minhaj tu. Tapi kalau dia tu kalami fi syarah Minhaj, kata dia dalam syarah kitab Minhaj, adalah supaya membaca surah Ad-Dahri juga pada rakaat yang kedua tu. Pasal dia rakaat kedua tu makmum, rakaat tu imam baca surah Ad-Dahri, rakaat kedua tu dia imam bersalah dia bangun tu dia baca Ad-Dahri juga. Ni khilaf ulama, tak apalah. Khilaf ulama antara syarah Minhaj Imam Nawawi dengan Kamal Ar-Radak tu, kata dia. Wa idza qara'a al-imamu ghairaha qara'aha al-ma'mum fi thaniyatihi. Kalau imam tu tadi membaca Ad-Dahru, kalau imam tu tadi tidak membaca ni, bukan. Kalau imam tidak membaca surah Ad-Dahri, halatan min ad-dahri syai'un mazkura tu, nanti pada rakaat kedua makmum itu supaya membaca Al-Lam Tamzil juga, sejadah, dan baca dua sekali ayat Ad-Dahri tadi. Dua surah dia baca, sunat belaka dua. Al-Lam Tamzil pun baca, surah Ad-Dahri pun baca. Itu dia. Wa in adrakal imama fi ruk'i tsaniyah fakama lam yaqra' syai'an fa yaqra'u sajdata wa hal ata fi saniyati kama afta saykhuna. Bila mulai solat dalam keadaan makmum, bila mulai solat dalam keadaan imam rokok pada rakaat kedua, dia pergi, makmum pergi, imam rokok yang kedua dah. Artinya dia tak ada dengar imam baca Al-Tanzil tadi. Maka seperti halnya imam baginya tidak membaca apa-apa, seolah imam tak baca Al-Tanzil, pasal dia dengar, makmum tak dengar, dia mai akhir. Kerana itu pada rakaat keduanya nanti supaya membaca Al-Tanzil sajdah hadis dan juga baca Al-Mudahri, halatan dan Syekh Mazkura tu. Dia boleh baca pula. Al-Tanzil baca, Al-Dahri baca. Itu lebih selamat. Dua belaka boleh. Itu kata Imam Nawawi pula dalam masalah Minhaj. Tu Imam Nawawi kata ni. Imam Nawawi pula. Asal guna ni Imam apa? Ibn Hajar. Ibn Hajar. Habis. Nota dia bagi. Ya. Mana? Juta dah. Ya. Dulu dia jaga Pulau Terengganu. Ya. Kemudian dia tu tengok aksiden pada dengan di Kemasih mana Nak apa? anak tengok buat STU tadi keluar tugas sama je betul kita ni tengok letak saja sekarang dengan dia nak buat. Tak apa nak. Juta. Tutup mak. Dia duduk mana? Dia duduk dari Dutra, daerah Dutra sekarang ni. Nak di bawah tu, di bawah apa ni? JKA tu tua dia nama ni Zul apa dia? Bebe Maksang tu. Jadi dia aksiden di Kemasih langgar belakang ni. Tu kabur. Tu kabur. Dibaca dia apa? Tak apa. Ya. Ya. Sebelum kita tamat ni, kita diminta oleh saudara kita ni baca Fatihah sekali untuk pemberian hadiah kepada Allahyarham tu Jutera daerah Kuala Terengganu yang mati kemalangan baru-baru ni. Hari ni masa insya-Allah. Jutera daerah Kuala Terengganu kita dia meninggal dunia kerana kemalangan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin wa min syarri naffatsati min syarri hasidin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri alladzi yusifu sudurin nas. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim.
wassalatu wassalam. Allahumma bani anta Allahu la ilaha illa Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa qina wasallama ya Allah ya Rabb ya Rabbana ya Kalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu ala sayyidina walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim alhamdulillah. Tiga hari lepas tu meninggal Dr. Ramli Kemalangan. 3 hari lepas 4 hari lepas Kemalangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca nota sikit. Malik dah kita berhenti dia. Betul tempat dia dah berhenti. Tanda-tanda aku dah ingat lah. Malik tambihun lah. 140 tambihun. Ya. Kita pergi kepada nota ni untuk mengemaskan lagi ajaran kita. Fiqh Fathul Mu'in mengenai sunat bagi makmum baca doa selepas ia membaca Fatihah pada rakaat yang ketiga dan juga rakaat keempat. Far'an yusannu li ma'mumin far'a min al-Fatihati fi al-thalith wa arba'ah aw min at-tashahhud al-awwal qabla al-iman an yastaghila bi du'a'in fiha aw qira'atin fil ula wa huwa aula. Maksudnya disunatkan bagi makmum yang sudah selesai membaca Fatihahnya pada rakaat ketiga dan keempat, disunatkan ia menggunakan masa untuk baca doa. Termasuk antaranya doa itu doa mohon rahmat Allah, doa Quran ni, doa Quran dan munajat dan seterusnya. Jadi makna di sini kalau kita sampai rakaat, ya. Rakaat pertama kita baca Fatihah, dengar imam baca surah. Rakaat yang kedua kita baca Fatihah, kita dengar imam baca surah. Rakaat ketiga tu imam baca ke orang. Tak. Kita baca Fatihah ni habis dah. Imam dak rakaat lagi ya. Ya. Dia baca doa lah. Pada rakaat ketiga tu. Rakaat ketiga tu baca imam baca ke orang dak. Imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Bila kita baca Fatihah habis tu imam tak habis lagi ya. Dia baca doa lah, baki lagi masa tu sebelum imam rakaat. Tak begitu? Begitu lah. Jadi doa tadi kita mohon rahmat Allah. Misal gini ya. Rakaat ketiga, rakaat pertama tak timbul masalah. Pasal kita semaya ikut imam, imam baca Al-Hang, kita dengar, baca surah, kita dengar, kita baca Al-Hang. Bangun rakaat kedua pula, imam baca Al-Hang, kita dengar Al-Hang. Imam baca surah, kita habis surat, kita baca. Rakaat ketiga tu suku-suku Fatihah lah. Imam suku baca Fatihah, kita suku. Tiba-tiba kita baca Fatihah tu imam tak rakaat lagi lah. Jadi masa tu kosong. Masa tu kosong. Jadi kosong tu akan tercegah, jadi menganggur tu. Nak tunggu imam rakaat ni. Kita baca doa. Rahmat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tu lah. Habisi, doa yang habisi tak ada lah. Doa yang habisi all in, holistik. Menghabisi doa itu, itulah doa. Doa yang dibaca oleh Sayyidina Umar, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikan aku kebaikan di dunia. Kebaikan tu banyak tafsirnya, anak yang soleh ke dan sebagainya. Jadi, wa fil akhirati hasanah, dah kebajikan dah akhirat. Wa qina azabannar, jauh kami dari api neraka. Sebelum imam rakaat. Ataupun kita baca doa Quran ni. Doa Quran ni misalnya dalam Quran kata-kata. Tadi doa Quran juga tadi. Subhanaka faqina azabannar.
subhanaka faqina azaban, tu ayat Quran tu. Subhanaka faqina azaban, maksud cerita jatuh jauhkan aku daripada neraka. Itu Quran tu. Itu dia. Rabbana atina, apa dia ada tambah belakang tu. Rabbana innana sami'na munadiyan lil iman an aminu bi fa amana wa bil nuzulina wa tafana mal abrar. Itu ayat tu dia tu tapi panjang lah. Dua Quran tu. Tu. Dia surah apa? Surah ni, surah Ali Imran sudah ingat saya. Subhanaka faqina azabana rabbana innana sami'na munadiyan lil iman an aminu bi fa amana rabbana fir lana dzunubana wa kafi anna sayna wa tawfana ma abra. Ya Tuhan, ku matikan aku macam orang baik-baik. Tu ampunkan dosa kepada fir lana dzunubana, ampunkan dosa ke apa ni wa tawfana ma abra, matikan aku sama-sama dengan orang baik-baik, orang soleh. Itu doa Quran tu. Tu waktu imam wakok kita wakok ada. Tu dia. Kadang-kadang kita kan imam tu orang ketiga tu imam pesen orang lembut sikit, orang slow sikit slow down slow. Kita nanti dalam mulut kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia tak habis lagi. Kita dengar tapi memang kita jangka dia tak habis lagi. Kita mengganggu. Tunggu dia sujud, tunggu dia wakok. Jadi masa kosong tu, masa blank kosong tu, Rabbana filana zunubana, Rabbana filana wa kullu ladzina sabaquna bil iman wala tafish kullu ladzina amanu. Hingga tu baca tu. Rabbana atina fid hasanah tu cukup dah. Dua. Rabbana atina fid hasanah wa qina azaban wa tafana mal abrar, cukup dah. Imam rokok kita rokok. Itu dia. Mana masa kosong tu kita isi dengan doa, kata dia. Dan kitab Fathul Mu'in tu. Begitu juga disunatkan bagi makmum sudah selesai baca tahiyat awal sebelum imam dah baca tahiyat dah habis lagi, kita habis dah baca tahiyat. Kita sambung Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sambunglah. Ataupun sunat dibacakan Al-Quran dalam hal yang pertama, iaitu lebih baik menggunakan masa itu untuk membaca Al-Quran pada rakaat ketiga. Baca Al-Quran tak apa, atau keempat tak apa. Setelah makmum itu menghabiskan tahiyat itu lebih utama daripada doa. Muka 2 Far'an hak tadi ni. Law taraka ihdal muta'ayyinataini fil ula ata bihima fil thaniyah aw qara'a fil ula ma fil thaniyah qara'a ma fil ula. Maksudnya kalau seorang meninggalkan bacaan seorang diri tak apa ni, atau bersama imam. Kalau seorang meninggalkan bacaan satu daripada surah seperti ketentuan yang ditentukan oleh siapa? Oleh Nabi ni bukan kita tentu. Kita tinggal benda tu bukan kita tentu. Tertinggal katakanlah. Kalau Nabi suruh baca kita tak baca. Ketuan suruh baca ni, Nabi suruh baca kita tak baca, patut tinggal. Bacalah, nak tahu. Itu dia. Baca rakaat kedua katakanlah. Ketuan Nabi dalam hadis dia, dalam rakaat mula-mula kita tertinggal. Bukan sengaja. Maka hendaklah ia membaca dalam rakaat kedua, dua surah tadi. Boleh faham tak? Boleh faham dah, jelas tu. Tadi ini kita panggil ni nak perhati sikit. Bolok-bolok tu biar jadi rata. Tu. Kita pun nak pelicing tu Kalau kita nebah pokok biar habis. Licin padang. Sedap dia nampak terang, sedapnya hati terang. Dengan siapa? Allah. Bukan dengan siapa? Dengan Allah. Tu dia. Ataupun ia membaca surah bagi rakaat kedua dalam rakaat pertama. Boleh tak? Maka hendaklah dia membaca surah bagi rakaat pertama itu dalam rakaat kedua. Contohnya seperti dia baca surah Hal ata alal insan tu dalam rakaat yang mula-mula, maka hendak dia membaca al-ilm sajadah pada rakaat yang pertama pada waktu subuh tu. Begitu tak? Hukum membaca surah yang tidak turunkan solat.
Hukum membaca surah yang tidak ditentukan dalam solat. Itu dia. Hukumnya seperti yang dinaskan dalam kitab Fathul Mu'in itu ialah walau syara'a fi ghairi surah al-muta'ayyinah walau sahwan falaha qata'aha wa qara'aha al-mu'ayyanah nadban. Maksudnya kalaulah makmum itu termula dengan baca surah yang tidak ditentukan walaupun kerana lupa, maka hendaklah ia memutuskan bacaannya itu dan sunat ia membaca surah yang ditentukan itu. Sebabnya untuk melahirkan bacaan surah yang diwaris oleh Nabi SAW. Maknanya carilah. Kalau dia putus ayat tu yang disunatkan, cari. Nak carilah semayang tak boleh. Mana kita belajar dah dah. Ambil hak mana hak Nabi baca dah. Hak kita baca tu biasa je, baca surah panjang. Tak ingat kata lupa. Ambil ganti dia dengan hak pendek hak Nabi baca dah. Macam Qul Ahad kan. Tu cara dia. Itu jelas tu. Kemudian nak panjang sini berhubung dengan amalan solat kita. Ulama dia sangat ambil perhatian tentang sembahyang. Ulama yang soleh-soleh yang beramal, ulama al-amilin yang beramal ni dia sangat ambil berat tentang sembahyang ni. Dia kata orang-orang yang belajar ilmu mantik, orang yang belajar ilmu lughah, orang yang belajar ilmu badin, ilmu bayang, orang yang belajar dengan ilmu bahasa Arab lah dia. Bila mereka tu menekankan kepada subjek yang dia belajar tu, dia lupa subjek Al-Quran, membaca Quran. Bahasa Quran ada dua kata dia. Kita dah bahas dari segi nahwu. Dah cari hak dalam tu, hak molek tu, iman, amal, hati terang dengan Tuhan, tafakur pada Allah, tadakur dengan kejadian Allah ni. Tak tu duk main bahaya. Ayat. Cari ayat yang tu jadikan bahasa sastra katalah untuk menyedapkan telinga mendengar. Tapi hati tak merasa dengan Tuhan. Seolah-olah orang ni kata dia dalam Quran tu tidak ada perkara yang menyentuh jiwa. Tenang dengan Allah. Ingat ke akhirat, seolah dia berhadasi bahasa saja. Nahwu saja dan sebagainya. Ini tu orang belajar ilmu balaghah, ilmu bahasa. Jadi mereka ini hendaklah belajar juga yang bahawa dalam Quran tu ada benda-benda yang berhubungan hati kita dengan Tuhan. Kena belajar juga tu. Kalau tidak hilang hikmat Tuhan jadi Quran tu untuk mengingat pada Allah Ta'ala. Itu cara dia khabar tu. Mana alam Quraniah ni kita kena belajar juga dalam Quran tadi. Banyak dalam Quran Tuhan sebut alam Quraniah. Dengar contoh. Tuhan tidak jadikan suatu amalan itu melainkan amalan itu akan dibawa ke akhirat. Kena fikir macam mana nak bawa ke akhirat. Memanglah betul Allah tu bawa di akhirat. Kerana perkara yang kita buat baik di sini, ingat, hak kita buat baik, sembahyang molek dah, sedekah molek dah, zakat molek dah, mana balasannya? Itu tak ada balasan. Di sini tak boleh balasan, tak ikut sini. Kerana tak padang. Allah ni tak padang, kecil sangat, tak padang. Begitu juga perbuatan jahat tu. Orang buat jahat, baru ni Allah jahat sungguh orang tu. Tak saja-sajanya apa salah orang tu lah, nyerapah lah harta benda-benda gini, tak ada peribadi manusia lah. Dah orang macam ni tak boleh lagi atas dunia ni. Kata Quran, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Hak mu buat baik itu memang ada dibalas baik. Hak buat jahat tu memang dibalas jahat. Takkanlah orang buat jahat tu dijahat semua dia tu tak balas jahat. Sedap dia dah. Takkanlah orang molek
orang adil, orang beriman, orang yang baik dengan orang miskin, banyak duit dihapus pada kebajikan anak yatim, takkanlah balasan tu tak dibalas lah. Maka bila tak balas sini, ada balasannya. Kerana tiap amalan tu ada balasannya kembali kepada hati dia. Kalau benda baik, tenang hati dia, akhirat ada. Kalau tu dia jahat, dia bertaubat. Lebih baik bertaubat orang jahat, orang buat jahat dia bertaubat, daripada orang yang baik tapi dia tu tidak ingat kepada Allah. Baik dia dengan manusia, dengan Allah tak baik. Lebih baik orang jahat tapi dia bertaubat. Dan lebih baik daripada orang baik yang dia tu baik tapi hati tidak terangkat kepada Allah Taala, bukan kena Allah. Tu ingat baik dia pesanan Quran tu. Orang jahat sungguh, tapi akhirnya kejahatan baru dia bertaubat dengan Tuhan. Taubat semua bagus. Orang yang baik dengan orang tu. Ada benda yang tak baik dia buat tu, baik dengan baik, orang kata dia baik dan sebagainya. Tapi kebaikan dia tak taubat. Tak ada tau. Lebih baik orang jahat tapi bertaubat daripada orang baik tak taubat. Sebab Tuhan Nabi kata, setiap manusia itu kullu bani adam khata'una. Semua manusia itu memang ada buat jahat. Sama ada orang tu orang alim ke, tok wali ke, orang jahat pun memang ada dia buat tak betul, tak ada. Salah ada, bukan malaikat, manusia. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Sebab baik orang tu yang buat jahat tadi dia bertaubat. Jadi baik. Lebih baik daripada orang yang baik tapi taubat dosa dia taubat. Itu cara dia. Jadi orang baik dia bertaubat ikhlas. Ya. Orang jahat bertaubat ikhlas kan? Orang jahat dia bertaubat ikhlas. Saya ikhlas no. Orang baik tadi bertaubat tak ikhlas. Mana baik? Walaupun orang baik tak ikhlas, lebih baik orang jahat tapi ikhlas taubat dia. Boleh faham tu? Nilai tu. Nilai tu. Ingat baik tu. Tu Quran kabur tu. Sebab tu kita belajar Quran. Bukan saja bunyi dia. Bukan lafaz dia. Bukan Quran saja. Bukan makni dia. Bukan bayang mantik dia. Bukan ilmu bahasa Arab, nahwu dan sebagainya. Tapi isi batin ni sendiri. Yang beri kepuasan kepada hati kita. Itu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pesanan ulama tu. Seolah-olahnya kata dia, kata ulama ni lah, ulama sebelah ni, seolah-olahnya dalam Quran tu tak kabur tak baik-baik. Kalau ingat Tuhan tu jadi baik, kalau tu balik kena sabar, seolah tak ada ajaran tu. Ada ilmu lain, ada dalam Quran dia kabur, tapi tak hirau. Macam Tuhan kata dalam Quran, dan Nabi pun buat juga benda gitu. Ya, kata gua ni Nabi kata. Aku Nabi kata, bila aku merasa tak tenang hati, iza faza'alahu ilayya faza'u lis-salah wastaqullah. Bila sampai satu masa itu aku masih susah hati. Susah hati itu maknanya dia itulah, maknanya ada kadang yang dia itu sikit gangguan lah, maknanya jiwa dia tadi. Dia kata apa? Istighfarullah. Dia istighfar pada Allah Subhanahu 100 kali. Ruhaniah kita jadi baik balik. Kata Nabi. Hadis yang kedua pula, idza hazibahu syai'un faza'a ila solah. Bila hati dia terganggu, Nabi tu sembahyang. Allahu Akbar, sembahyang 2 rakaat. Tenang jiwa dia. Seolah benda tidak ada dalam buatan Nabi pada orang ni. Pada orang belajar ilmu luar ni. Pasal tak belajar ilmu batin. Ilmu tafsir Quran dalam bentuk batin. Ilmu ada dua, ilmu zahir, ilmu batin. Kita kena belajar dulu ilmu zahir ni, hak molek luar. Baca dengan betul. Ilmu batin ni, hak molek hati kita dengan Tuhan dalam ibadat, berzikir dan sebagainya. Itu kena ingatlah tu. Ulama pesan pada kita tu. Tak boleh lari kita daripada zahir dengan batin, kulit dan isi. Itu cara dia. Ada soalan? Tak ada soalan. Tak ada soalan? Ada soalan? Apa soalan? Kalau ikut dalam hadis, ini pun mustahak juga ni. Kalau ikut dalam hadis, apa ni, hadis musnad
Imam Ahmad Hanbali. Sikit lagi ya. Kalau kita ikut hadis yang diriwayatkan oleh dalam Musnad Imam Ahmad Hanbali, dia pakai hadis dia nak beri Imam Syafi'i kita. Dia kata begini, dengar betul-betul ya. Dengar baik. Bunyi begini, cakap Melayu dah. Kita tema Jawi kita, Melayu kita. Apabila saja kamu dengar orang berkata-kata, Nabi kata ya, kata Imam Ahmad, Nabi ada beriwayat setelah hadis itu, apabila kamu mendengar orang berkata-kata, aku kata benda itu molek, bagus, buatlah, jangan tinggallah. Kalau benda itu molek, ikut rasamu dan hati molek. Molek macam mana? Lebih manfaat pada kita kalau mudarat. Itulah hak kundak, Nabi kata. Buatlah apa aku kata. Yang jelas. Ya, maknanya saya ulang balik, apabila kamu dengar orang berkata, kata Nabi ya, aku berkata kalau benda tu, orang tu kata, Nabi kata, aku kata benda tu molek, dan fikiran kamu, hati kamu rasa molek benda tu. Molek macam mana? Berasa hati kamu molek benda ni molek, ada kebaikannya, tak ada kemudaratannya. Itulah aku kata. Apabila saja kamu dengar orang lain kata, aku kata begini, jangan buat benda ni. Kalau benda tu molek padamu, kamu kata, oh benda tak molek pada ni, benda tak molek ni, benda bunuh orang tak molek ni. Itulah aku kata, jangan bunuh orang, jangan minara. Itulah makna di sini di ajar kita satu panduan. Kalau ada hadis yang Nabi kata tu hadis dhaif, katakanlah hadis bukan hadis sahih sangat, bukan hadis mutawatir, hadis dhaif, tengok dulu apa aku kata. Nabi kata kalau benda tu molek, buatlah. Kalau benda huduh, tinggallah. Tu Nabi ajar. Senanglah kita banyak tu. Kita boleh pandu pada angka kita waras kan? Hati kita yang jernih kan? Buat molek. Kalau buat, kita tinggallah. Tu bagus Nabi pesan pada kita. Itu wasiat dia. Pesan pada kita tu. Contoh apa? Contoh banyak lah. Kita nak buat benda tu molek. Molek sungguh tu. Bukan bawa pada mudarat. Buat. Walaupun Nabi tak buat benda tu. Walaupun tak di zaman Nabi. Itu dia. Macam kita panggil sini, macam apa ni, semaya Jumaat kan. Sebab berapa kali rebang 2 kali tau. Mana ada zaman Nabi rebang 2 kali sekali. No. Jumaat sekali zaman Nabi. Yang buat 2 kali masih sekali pun Sayyidina Uthman buat 2 kali. Sampai sekarang kita buat kan. Benda tu molek. Supaya kita buat hak utama sekali, bang di pasar tu. Di Madinah, bang di pasar. Orang pasar tahulah. Oh, bang ni waktu masuk tu. Selagi Sayyidina Uthman bang di, orang muazzin dia di masjid, dalam masjid. Itu menandakan nak semayang. Lepas tu ada 2 kali masa Nabi, sekali je. Itu dia masa Nabi tu. Benda tu molek ya. Tu. Molek lah tu. Kalau benda tak molek buang. Itu dia benda molek. Pasal orang duk pasar serema dia katakanlah. Zaurak nama pasar. Pasal Zaurak pasal jual tu. Tak dengar kat bang sini pasal bukan mikrofon lah. Ada bang sama sekali, malam masjid sekali, 2 kali. 2 kali tak ada apa zaman Nabi sekali. Tapi benda tu molek. Kata Nabi ambil. Tu Nabi ada kata begitu. Banyak lagi contohnya. Macam benda yang buruk gitu juga. Kalau benda tu buruk padamu buat. Macam dah sebab buruk. Aku pun kata buruk juga. Benda tu buruk sungguh dah. Ada mudarat pada kita. Mudarat ada berapa perkara? 5 perkara mudarat. Mudarat kepada diri kita. 1. Yang kedua, mudarat pada angka kita. Yang ketiga, mudarat pada agama kita. Yang keempat, mudarat kepada harta kita. Takkan kita nak bakar rumah orang. Tak tu. Harta habis harta Islam kita kan. Yang kelima, mudarat kepada puasa yang kelima tu. Mudarat pada agama kita tolak. Mudarat kepada diri, jamu diri. Mudarat pada harta, jangan harta.
mudarat kepada akal, jangan jadi gila. Yang kelima, mudarat kepada akhlak kita, budi bahasa kita kena jaga. 5 ni kena jaga biar dia dalam keadaan baik semua. Yang jadi mudarat. Kalau ada benda ajaran yang mudaratkan akal kita, agama kita dan sebagainya, itu bukan Nabi kata, bukan Nabi nak gitu. Nabi suruh baik. Itu cara dia. Wallahu alam.